Salam sejahtera. Strategi pembangkang hentam kerajaan akhirnya terbongkar. Strategi pembangkang nak hapuskan, nak hancurkan kerajaan akhirnya terbongkar oleh Norman Rezwan. Selepas 2 tahun sudah tiba di pihak kerajaan memahami strategi pembangkang. Daripada analisis saya, ada pelbagai jenis strategi digunakan. Yang pertama, menggunakan agama dan kaum. Kedua, pembunuhan karakter. Ketiga, melalui fitnah, hingga sanggup fitnah atas nama jihad. Yang keempat, pecah dan perintah. Dan yang kelima, menggunakan NGO Melayu yang pro Perikatan Nasional PN. Siapakah pula target mereka? Tidak lain tidak bukan, target mereka ialah Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi, Mat Sabu, pemimpin-pemimpin DAP, pemimpin-pemimpin amanah. Target utama adalah Anwar Ibrahim dan faktor utama kerana beliau adalah Perdana Menteri. Naratif dimainkan kononnya Anwar ditunggang DAP, tidak bela Melayu, tidak bela agama dan lemah uruskan negara. Paling jahat apabila pemimpin memfitnah isu sodomi. Menggunakan pendekatan motivasi iaitu rapidly cerita yang sama. Contoh addendum. Walaupun berulang kali dijelaskan, tetap diulang-ulang untuk ditanam ke minda Melayu perkara itu benar. Walaupun ia sebuah cerita bohong atau fitnah. Pembunuhan karakter Anwar dijalankan secara agresif. Mereka tahu populariti Anwar meningkat dari semasa ke semasa dan terbaru sudah mencapai 54%. Jadi apa sahaja penjara positif, apa saja perkara positif yang diakui dunia dihapuskan dengan pembunuhan karakter seperti disebut di atas. Sebab itu bersatu mahu PRU diadakan segera. Bukan hanya kerana takut kepada perbicaraan mahkamah, tetapi takut populariti Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim dan populariti Kerajaan Madani ini terus meningkat kerana kemampanan ekonomi yang semakin lama semakin baik. Kedua, Zahid Hamidi adalah target kedua kerana keengganannya menerima tawaran Perikatan Nasional PN. Bab Zahid ini agak lucu kerana PN sering serang karakter Zahid sebagai seorang rasuah. Tapi dalam masa sama mereka tawar kepada Zahid untuk sertai mereka, malah ditawar jawatan Perdana Menteri. Maksud halal bersama mereka, haram bersama Madani. Maksudnya, kalau bersama PN itu halal, kalau bersama Pakatan Harapan atau Madani itu haram. Zahid mangsa kepada fitnah pembangkang. Dia dibebaskan berpuluh kes ketika zaman Ismail Sabri, tetapi digambarkan seolah-olah Perdana Menteri ke-10 membebaskannya. Yang pelik, ketua pembangkang atau pengerusi PN sendiri terpalit dengan kes rasuah ratusan juta ringgit. Bagaimana parti Islam boleh melantik seorang yang terpalit kes rasuah yang sedang dibicarakan untuk menjadi ketua mereka? Ketiga, Mat Sabu diserang kerana beliau adalah Presiden amanah. Serangan kononnya Mat Sabu gagal menguruskan beras, sedangkan harga lantai belian beras adalah tertinggi di zaman Mat Sabu menjadi Menteri Pertanian. DAP sentiasa dilabelkan sebagai parti musuh Islam dan menjadikan mereka punching bag dalam percaturan politik. Apa sahaja bicara DAP dijadikan bahan menaikkan isu perkauman. Pembangkang jadikan DAP punching bag kerana ia sahaja jalan mudah untuk mereka mendapat kerusi Parlimen Melayu sebanyak mungkin di Semenanjung. Bila ditanya kepada pembangkang dan diajak berdialog bahayanya DAP, tidak ada siapa pemimpin pembangkang berani menyaut cabaran. Mungkin takut
akan kena saman fitnah. Tiada serangan ke atas Sarawak. Apa yang ada, Anda dapat lihat strategi pembangkang ini. Mereka tidak berani menyerang pemimpin Sarawak dalam apa jua isu. Contoh, Hadi Awang hanya berani tegur isu di Semenanjung, tetapi ada kita lihat Hadi berani menegur kerajaan Sarawak menggunakan bahasa Inggeris di Dewan Undangan Negeri dan sekolah. Malah khutbah pun mahu dibuat dalam bahasa Inggris. Kenapa mereka tidak berani? Ini kerana mereka perlukan Sarawak untuk bentuk kerajaan. Mereka tahu GPS hampir solid kerusi parlimen di Sarawak. So, walaupun isu-isu sensitif dimainkan kerajaan Sarawak, PN ambil pendekatan bisu demi kepentingan politik. Isu agama, dan selalu saya tegur Kementerian Agama untuk lebih agresif. InsyaAllah saya akan bertemu dengan Menteri Agama kerana penting untuk kementerian itu berfungsi dengan baik. Kita tegur bukan sekadar untuk penulisan, tetapi saya mahu Kementerian Agama ini lebih berperanan menyelamatkan kerajaan madani. Dalam strategi bola sepak, contoh pasukan Liverpool, pihak lawan menyerang mencari lubuk atau kelemahan pasukan ini. Mereka lihat posisi right back Alexander Arnold mudah ditembus atau lubuk. Pasukan lawan menggunakan kesempatan untuk mendapat gol dengan menyerang di posisi ini. Begitulah juga Kementerian Agama dilihat lemah untuk melawan isu-isu agama dimainkan pembangkang. Akhirnya orang Melayu percaya isu agama yang ditunggang pembangkang. Pecah dan perintah digunakan kepada parti UMNO dan parti-parti di Sabah. PN berjaya pecahkan UMNO, tapi malangnya Presiden UMNO tidak mahu dilihat sebagai pelacur politik seperti PAS. Maruah Zahid Hamidi jauh lebih tinggi dari pimpinan PAS yang berubah-ubah mengikut kepentingan kuasa. Fitnah seperti identiti PAS yang dinormalisasikan tanpa berasa takut dan malu dengan Allah. Mana tidaknya lebih 2 juta ringgit pemimpin PAS sudah membayar kepada mangsa fitnah mereka. Tapi, mau tidak mau, senjata fitnah ini penting untuk kelangsungan politik PN. Jika tidak ada lagi senjata ampuh untuk melahirkan naratif jahat menyerang kerajaan madani. Perkauman dimainkan tanpa ada rasa semangat patriotik kepada negara. Ketika ini adalah zaman di mana isu perkauman paling teruk berlaku sejak 13 Mei. Sebab itu, kita tidak hairan bangsa Cina dimaki hamun dengan kata-kata jijik. Ini kerana saban hari pemimpin pembangkang mengapi-apikan kebencian kaum demi kepentingan politik. Terbaru, seorang peniaga Melayu meletakkan papan tanda tiada jual sama keling. Saya terkejut pada awalnya dan inilah perkara yang ditakutkan jika pengaruh PAS berkembang. Ini semua kerana terpengaruh dengan kebencian kaum yang dimainkan pemimpin-pemimpin politik. Bahaya kerana apabila keharmonian tiada, politik akan tidak stabil dan sekaligus ekonomi juga menerima tempias. Kerajaan perlu ada strategi. Bila kita dapat mengesan strategi lawan, kita tidak boleh hanya tahu, tunggu dan lihat. Cukup 2 tahun defensif dan sekarang tiba masanya kita ofensif pula, kata beliau. Ini bukan sekadar menggunakan influencer tetapi lebih daripada itu. Maaf, saya tidak boleh memaklumkan strategi atau kerja keras mengenainya. Cuma saya berharap kesemua di pihak kerajaan jangan tidur lena lagi. Kita hanya ada tempo 2 tahun lebih sedikit untuk mengatasi isu ini. Kerajaan ini bukan kerajaan gagal, tetapi kerajaan ini gagal kerana di pihak kerajaan tiada strategi media yang baik. Strategi media kita, maaf kata, kelakar seram. Saya ibaratkan media kita berperang macam zaman perang American Revolutionary War. Sekitar 300 tahun lalu. Hadap depan-depan tak betul perang cara lapuk begini. Strategi kena ada, kena mantap baru meletup. Yang penting bila diberitahu, kena cergas, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bahasa Melayu, Abdul Hadi hipokrit
kata pemuda PH Terengganu. Presiden PAS Abdul Hadi Awang dilabel sebagai hipokrit apabila mengkritik penggunaan bahasa Inggeris secara meluas dalam negara dan menganggapnya sebagai bukti kegagalan kerajaan memartabatkan bahasa Melayu. Ketua Pemuda PH Terengganu Wan Muhammad Hasbi Halik Wan Ahmad berkata, PAS juga sebenarnya gagal memberikan ruang yang sepatutnya kepada bahasa Melayu. Kata Wan Muhammad Hasbi, sikap hipokrit itu malah dapat dilihat di negeri Abdul Hadi Awang sendiri, yaitu Terengganu. Apabila kerajaan negeri kerap mencampur adukan bahasa Inggeris dan Melayu dalam pelbagai hebahan serta acara rasmi. Ironinya, walaupun lantang mengkritik penggunaan bahasa Inggeris di peringkat persekutuan, PAS nampaknya tidak teragak-agak menggunakan bahasa tersebut apabila melibatkan promosi acara di negeri sendiri. Tindakan sebegitu bukan sahaja mencerminkan betapa tidak konsistennya PAS dalam dasar bahasa, tetapi turut menunjukkan bagaimana prinsip memartabatkan bahasa Melayu hanya dilaungkan apabila ia selari dengan agenda politik mereka. Katanya dalam kenyataan kepada Malaysia Kini hari ini. Kemarin, Abdul Hadi meluahkan rasa kecewanya apabila mendakwa kerajaan gagal memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, meskipun ia telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Berucap di Dewan Rakyat, Abdul Hadi berkata, bahasa Melayu masih lagi terpinggir di negeri ini, manakala bahasa asing masih menjadi keutamaan, termasuk dalam urusan kerajaan. Apa berlaku hari ini bercelaru, kedai di bandar, ibu negara semua ada bahasa. Bahasa ada, penggunaan bahasa Melayu kadang-kadang halus kecil sahaja. Bahasa Inggeris besar walaupun orang Inggeris dah tak ada, kata beliau. Dalam majlis orang putih ada 3 ekor sahaja, yang orang kita ni ramai, semua orang berbahasa Melayu. Tapi cakap guna bahasa Inggeris juga. Surat rasmi bicara di mahkamah macam masih lagi bahasa Inggeris, kata beliau. Wan Muhammad Hasbi berkata, dalam konteks itu rakyat pastinya tertanya-tanya, sama ada kritikan Abdul Hadi terhadap penggunaan bahasa Inggeris benar-benar ikhlas atau sekadar retorik politik murahan. Tambahan pula katanya, pendekatan kerajaan Terengganu yang menggunakan bahasa Inggeris dalam acara rasmi bukanlah perkara terpencil. Banyak lagi program lain yang seakan-akan meminggirkan bahasa Melayu dengan alasan untuk menarik perhatian pelancong dan pelabur asing. Jika benar bahasa Melayu hendak dimartabatkan, mengapa PAS tidak menunjukkan teladan terlebih dahulu di negeri yang mereka kuasai? Bukankah lebih wajar untuk menghapuskan penggunaan bahasa Inggeris dalam semua acara rasmi negeri sebelum menuding jari kepada pihak lain? Sikap hipokrit ini turut menonjolkan betapa PAS seringkali mengamalkan double standard dalam isu-isu penting, ujarnya yang merujuk pelbagai poster acara kerajaan negeri yang disiarkan di Facebook Menteri Besarnya Ahmad Samsuri Mokhtar. Dia yang juga Ketua Pemuda Amanah Terengganu itu menambah, di hadapan penyokong sendiri, pemimpin PAS tampil kononnya pejuang bahasa dan budaya bangsa. Namun dalam pelaksanaan, mereka sendiri tidak teragak-agak melanggar prinsip yang dilaungkan. Tindakan sebegini bukan sahaja mengelirukan rakyat, malah boleh menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap keikhlasan perjuangan PAS dalam memartabatkan bahasa kebangsaan. Akhirnya, rakyat berhak mempersoalkan kejujuran PAS dalam isu bahasa ini. Jika benar bahasa Melayu mahu diangkat martabatnya, PAS harusnya bermula dengan membersihkan rumah sendiri. Selagi mereka sendiri mengutamakan bahasa Inggeris dalam program-program negeri, selagi itulah kenyataan mengenai bahasa kebangsaan akan dilihat sebagai sekadar gimik politik murahan, kata beliau lagi.
Tinggalkan komen Anda, ikuti ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini ada isu tular menyatakan PAS mungkin akan berpecah lagi. Nah, itu persoalan besar. Dulu PAS pernah berpecah. Daripada PAS menjadi Parti Amanah Negara yang ada sekarang ini. Ini gara-gara ketidakpuasan beberapa pemimpin daripada PAS yang membentuk Parti Amanah Negara. Parti Amanah Negara sekarang ini memang cukup hebat. Baru setahun jagung sudah mampu menyaingi kekuatan PAS. Bahkan yang hebatnya, baru setahun jagung sudah menjadi kerajaan. PAS macam mana? Itu persoalan dia. Dan menjadi pertanyaan besar, adakah PAS akan berpecah lagi dan adakah beberapa orang adun ataupun ahli parlimen PAS akan meninggalkan PAS? Ini apabila ada pemimpin daripada PAS menyebut kononnya ada pro DAP dalam PAS. Ketika isu itu tular, begitu hebatnya orang mula cakap bahawa mungkin PAS akan berpecah lagi. Tapi akhirnya Tuan Ibrahim Tuan Man, timbalan Presiden PAS, bersuara mempertahankan PAS dan menafikan perkara itu. Kata beliau, tiada pro DAP dalam PAS. Jangan label sebab tak suka, kata Tuan Ibrahim. Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man, menegaskan dasar DAP dan partinya berbeza, sehingga kedua-dua memutuskan hubungan. Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man, menepis kewujudan kumpulan pro-DAP dalam parti itu seperti cuba dikaitkan segelintir pihak menjelang pemilihannya September depan. Beliau mendakwa dakwaan itu dibuat orang luar yang bukan perwakilan, menentukan pucuk pimpinan parti atau terdiri pensyarah universiti menjadi penganalisis politik didakwa cenderung kepada lawan. Tuan Ibrahim menegaskan, jika ada ahli atau pemimpinnya pro kepada DAP, lebih baik mereka menyertai parti itu, memandangkan dasar perjuangan kedua-duanya berbeza sehingga hubungan putus sebelum ini. Saya boleh sahkan, jadi tak perlu nak kategorikan orang ini, kerana bila tak suka, kita binkan atau labelkan dia pro DAP, katanya lagi. Puncanya kita tak suka dan kata lain label orang pro DAP. Dalam PAS tiada kumpulan sokong DAP dan dasarnya, kata beliau lagi ketika temu bual bersama FMT di Pejabat Agung PAS. Sabtu lalu, ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS Mokhtar Senik menegaskan parti itu tidak perlu pandangan DAP dan individu mesra dengannya dalam menentukan barisan kepimpinan pada pemilihannya. Katanya, sebagai parti Islam, PAS masih memerlukan gandingan Hadi Awang dan Tuan Ibrahim yang menduduki kerusi presiden serta timbalan sejak 2015. Bagaimanapun, Mokhtar tidak menjelaskan secara lebih lanjut kenyataannya dan mendedahkan identiti individu mesra DAP. Sebelum ini, tiada pemimpin DAP menyuarakan pendapat atau cadangan berkaitan pemilihan PAS dijangka pada Muktamar ke-70 di Kedah September depan. Sementara itu, Tuan Ibrahim menjangkakan pertembungan antara kumpulan pro-ulama dan profesional pada pemilihan kali ini tidak akan sampai ke tahap seperti 2015 yang menyaksikan ramai pemimpinnya keluar parti. Antaranya Muhammad Sabu, Khalid Samad dan Zulkifli Ahmad menubuhkan amanah dengan menjadi sebahagian komponen kerajaan Pakatan Harapan PH. Beliau secara peribadi berpendapat tiada istilah persaingan kerana PAS sebagai sebuah parti politik perlu disokong pelbagai kelompok. Kita bukan nak buat pondok tapi mahu takbir negara. Bila mentadbir ini perlu disokong dan diterima semua. Oleh itu, kita perlu pakar ekonomi, undang-undang serta bidang selain agama dalam PAS. Tokoh ini bantu parti dan saling melengkapi demi dengan menerima kepimpinan ulama sebagai teras, katanya lagi. Sekian dulu, kita jumpa lagi.